Pakai ni lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang dihormati, yang dikasihi Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan izin Allah dapatlah sama-sama kita berada di dalam rumahnya. Mudah-mudahan duduk kita dalam rumah Allah mendapat keberkatan, mendapat rahmat dan nikmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menampunkan segala dosa-dosa kita, menerima segala amal ibadah kita, menjauhkan diri kita daripada azab kubur dan azab api neraka Jahannam, dan menempatkan diri kita di hari akhirat kelak bersama dengan para anbiya, para syuhada, para orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang sentiasa mendapat naungan aras Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita untuk memasuki syurganya dan menikmati nikmat syurga Allah, di mana nikmat yang paling besar, yang paling mulia di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala adalah nikmat dapat melihat Allah dan nikmat dapat berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa memerlukan juru bahasa. Inilah nikmat yang dinanti-nantikan oleh sekalian para penghuni syurga Allah. Jadi mudah-mudahan kita semua yang ada di dalam masjid pada ketika ini, sahabat-sahabat kita yang mengikuti kuliah secara dalam talian, mudah-mudahan dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhirat kelak di dalam surganya. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berada di dalam majlis ilmu seumpama berada di taman-taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita dipertemukan kembali oleh Allah di hari akhirat kelak di dalam surganya. Jadi alhamdulillah, sementara kita menantikan hari siang untuk sama-sama kita beransur pula menjalani aktiviti harian kita. Kita duduk seketika dalam majlis ilmu, dalam kuliah subuh, jemputan.
di masjid ni kali pertama lah saya mari rasanya tahun lepas. Bulan 3 2022. Juga kuliah subuh lah. Pada tahun lepas. Jadi insya-Allah wala bagaimanapun kita tetap juga sambung pengajian kita dalam bab kitab Sakaratul Maut. Bersediakah kita untuk menghadapinya? Jadi mudah-mudahan dengan sedikit huraian dan pencerahan memberikan pengajaran ke atas diri saya dan sekalian yang hadir untuk sama-sama kita dapat membuat persiapan, membuat persediaan bagi menghadapi akan kematian yang pasti yang wajib kita lalui. Qala muallim rahimahullahu ta'ala, dan berkata pengarang kitab rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengurniakan rahmat dan nikmat kepada ulama yang mengarangkan kitab, kepada yang mendengarnya. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil iktibar, mengambil pengajaran daripada apa yang dituliskan oleh ulama di dalam kitabnya yang bersumberkan daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta hujah para ulama. Di dalam sebuah kitab, yakni kitab Wasaya al-Ulama Inda al-Maut, terdapat satu riwayat mengenai menjelang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu meninggal dunia. Beliau berkata, adakah orang yang sanggup melawan pertarungan yang dahsyat ini? Adakah orang yang sanggup mampu mengalahkan kematian ini? Dan adakah orang yang berkuasa menghadapi huru hara ini? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia? Abu Darda radhiyallahu anhu. Ketika mana dia berada dalam keadaan hampir kepada kematian, beliau berkata, ada tak orang yang sanggup untuk menghadapi pertarungan yang dahsyat? Pertarungan di saat kita berada, di saat roh kita ini berada di sempadan pintu barzakh. Semua kita akan alami di saat roh kita ini berada di sempadan pintu barzakh, mana dalam keadaan sakarat. Ketika itu kita bertarung dengan sama ada meredakan nyawa kita, roh kita diambil oleh malaikat maut ataupun tidak. Tapi kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk, tidak mampu untuk melawan pertarungan yang dahsyat. Kerana malaikat maut ni mari dekat kita, bersamanya ada 6 lagi malaikat yang lain. Dan ada lagi 6 malaikat yang lain bersama dengan malaikat maut. Bukan bermaksud bahawa malaikat maut ni lemah, tetapi inilah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. 6 lagi malaikat yang lain, 3 di sebelah kanan dan 3 di sebelah kiri. Kiri dan kanan kita ni ada para malaikat yang mana ditugaskan untuk menaminkan doa bagi orang yang datang ziarah. Ada ditugaskan untuk mengulangi apa yang diucap, apa yang disebut oleh orang yang datang ziarah. Dan ada yang ditugaskan untuk mengiringi roh naik ke langit di saat roh kita ini keluar daripada jasad. Zaman Nabi Musa alaihissalam, orang yang nak mati ni dia boleh nampak malaikat maut
Di zaman Nabi Musa, bukan kata orang yang nak mati, orang yang berada di sekelilingnya pun boleh nampak malaikat maut masuk dalam rumah nak ambil nyawa. Dah. Kemudian Nabi Musa alaihi salam minta kepada Allah supaya ditutupkan hijab mata manusia agar tak boleh nampak malaikat maut dan para pembantu, kecuali orang yang nak mati sahaja boleh nampak. Sebab kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Rahsia Kematian dan Alam Ruh, dan Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Ziarah ke Alam Barzakh mengatakan orang yang nak mati ini dibuka hijab matanya selama 7 detik, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menayangkan apa yang telah diperbuat sewaktu hidup di saat akhir balik sehinggalah nyawanya diambil. Allah Ta'ala tayangkan kembali apa hak yang kita buat, dan itulah juga berlaku kepada seorang ulama hadis yang bernama Ibnu Al-Mubarak rahimahullahu ta'ala, mati dalam keadaan tersenyum kerana melihat tempat tinggalnya di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak mana Ibnu Al-Mubarak ni menghafal hadis? Tak banyak, lebih kurang 1 juta hadis. Lebih kurang 1 juta hadis dihafal oleh Ibnu Al-Mubarak rahimahullahu ta'ala. Sama dengan Imam Ahmad bin Hanbal, hafal hadis juta. Imam Al-Syafi'i 300,000 hadis. Apa? Kita berapa hadis apa? 1 pun tak ingat dok. Kena baca. Tak, kata nak ingat lapar letak memang dok ah. Tak, kalau kata orang mari 10 hadis dicampurkan kesemuanya, suruh susun balik, maka bertukar habis hadis. Tak, matang ke lain, sanad ke lain, perawi ke lain. Tak, maka sebab itulah berbeza dengan ulama-ulama terdahulu. Tak, Allah Ta'ala tayangkan apa hal yang kita buat daripada start akhir balik sehinggalah nyawa kita diambil, sehinggalah roh kita ini berada di sempadan pintu barzakh, hanya menantikan saat pintu barzakh dibuka, kemudian nyawa kita diambil oleh malaikat maut. Jadi malaikat maut ni mari kepada kita dalam keadaan 2 rupa. Jika kita ni mati dalam keadaan husnul khatimah, mudah-mudahan, maka malaikat maut dan 6 pembantu yang lain mari dalam keadaan menyerupai pemuda yang tampang yang kaca, berbau wangi, berbau harum seperti kasturi. Tapi kalau kita ni mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat maut datang dalam keadaan rupa bentuk yang asal, seperti mana yang diceritakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, melihat malaikat maut dalam rupa bentuk yang asal dan satu lembaga yang hitam, kepalanya mencecah langit, rambutnya berceracah seperti mata gergaji, matanya kemerah-merahan, mulutnya mengeluarkan api. Itulah yang dikhabarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kerana nak melihat rupa bentuk malaikat maut yang asal. Jadi mudah-mudahan kita ni esok-esok malaikat maut mari dalam keadaan menyerupai seorang pemuda. Semua kita ni akan alami, tidak terkecuali.
Semua kita akan alami benda ni. Jadi persoalannya sekarang, apa yang kita nak bawa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa persiapan kita untuk bertemu dengan Allah? Apa hal yang patut kita buat hari ini sebelum nyawa kita diambil oleh malaikat maut? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, wattaqu yawma turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Allah Ta'ala suruh kita ni pelihara, dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari, pada masa waktu itu. Kamu semua, kita ni semua dikembalikan kepada Allah. Allah Ta'ala suruh jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga agama kita, jaga akidah kita. Kerana akan terjadi di luar konteks pemikiran kita bahawa kita ini akan hidup di alam barzakh. Dalam kitab Ziarah Alam Barzakh, Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala sebut, ditahqiqkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermulanya kehidupan seseorang itu adalah di alam barzakh. Selepas orang atau mayat kita di tanah perkuburan, dibaringkan kita di alam barzakh, dipalingkan muka kita, dihadapkan ke arah kiblat, dibukakan kain kafan. Orang pun tenang kita ni. Selesai tenang, imam pun baca doa, imam pun beri tazkirah di tanah perkuburan. Selesai hatu semua pakat balik. Ada siapa tunggu tak? Tak ada. Sayang macam mana pun kepada suami isteri takkan tunggu di tanah kubur. Sayang macam mana pun kepada isteri suami pun takkan tunggu di tanah kubur. Dan semuanya akan balik. 3 langkah sahaja orang meninggalkan kita di alam barzakh. 3 langkah daripada tanah kubur. Bukannya 3 langkah daripada pintu pagar kubur. 3 langkah sahaja, maka roh kita ini akan kembali kepada jasad. Maka kita ni akan hidup di alam barzakh sehingga hari kebangkitan. Kita selek mata dalam kubur esok-esok, hidung kita ini akan terhidu bau tanah. Melihat keadaan sekeliling yang gelap gelita, yang sunyi, lebih sunyi daripada malam, yang lebih gelap daripada malam, maka akan terdengarlah 2 telapak kaki malaikat Allah Munkar dan Nakir ataupun malaikat engkar. Sebahagian ulama menamakan malaikat Munkar dan Nakir ini adalah malaikat engkar. Bukan malaikat itu engkar kepada perintah Allah, tidak. Tetapi tugas malaikat engkar ni adalah memukul, menyeksa mayat bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah dan Rasul. Maka sebab itulah diberi gelaran sebagai malaikat engkar, kerana segala kejahatan ada pada diri kedua malaikat ni. Allah Ta'ala tidak meletakkan sifat belah ihsan dalam diri malaikat Munkar dan Nakir. Kerana dalam kubur esok, apabila ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, tak boleh jawab, terus dipukul. Tak ada kauting-kauting, tak ada. Nak seletak ke, nak kauting ke, tak ada. Mu tak boleh jawab, mu kena katuk.
Itulah yang dikatakan fitnah kubur. Maka sebab itulah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu minta kepada Allah supaya dimatikan dalam keadaan tidak terkena fitnah. Sahabat Nabi yang dijanjikan syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah malang pertama di alam barzakh ditakuti oleh para sahabat, ditakuti oleh para ulama. Malam pertama di alam barzakh, bukan malam pertama pengantin baru. Malam pertama pengantin baru orang seronok, dah kira lah pasangan tu muda ke tua ke, malam pertama pengantin baru semua seronok. Tapi malam pertama di alam barzakh, satu malam yang penuh dengan huru-hara, satu malam yang penuh dengan ketakutan, kerana semua manusia akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, tidak terkecuali, termasuklah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ditanya di alam barzakh. Lama mana ditanya kita ni? Selagi tak selesai. Bayangkan tuan-tuan, dalam satu hadis yang dhaif. Ni saya sebut hadis dhaif. Tapi boleh ambil pengajaran lah. Untuk hujah tak boleh. Dalam satu hadis yang dhaif, riwayat mengatakan bahawa Sayyidina Umar ditanya di dalam kubur lamanya 20 tahun. Jika benar Sayyidina Umar ditanya di alam barzakh 20 tahun baru selesai, agak-agak kita ni lama mana? Agak-agak lah. Kita ni lama mana? Dah kalau Sayyidina Umar 20 tahun baru selesai, kita ni tak habis dalam kubur ditanya lagi di padang mahsyar. Tak habis di padang mahsyar, kena lagi di dalam api neraka Allah. Kerana semua pertanyaan itu adalah proses untuk menghapuskan dosa. Proses menghapuskan dosa bermulanya di saat kita menghadapi sakarat. Maka sebab itulah Nabi ajarkan kepada kita, kalau pergi ziarah orang yang berada dalam keadaan sakarat, Nabi kata apa? Bacalah doa, Allahumma inna ala sakaratil maut. Bacakan doa untuk orang yang sakit tu. Kalau kita pula nak tidur malam, ya Allah, seandainya malam ini malam terakhir aku tidur di rumah, takut celak mati pagi esok aku sudah berada di alam barzakh, maka oleh itu ya Allah, Allahumma inni ala sakaratil maut, la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Inilah doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kala Nabi berada dalam keadaan sakarat. Hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Sebab Nabi wafat di atas pangkuan Siti Aisyah. Dalam riwayat yang lain mengatakan Nabi wafat dalam dakapan Siti Aisyah. Maka Siti Aisyah kata apa? Aku melihat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil sehelai kain, kemudian Nabi rendamkan ke dalam air, dan kemudian Nabi letakkan di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain mengatakan Nabi letak di atas dahi, di atas kening, sambil Nabi membaca Allahumma inni ala sakaratil maut, la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Itulah lafaz terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah wafat.
Bayangkan tuan-tuan, kalau Nabi pun minta supaya diringankan sakarat, kenapa tidak kita? Sombongnya kita ni dengan Rasulullah, sombongnya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itulah Allah Ta'ala kata apa? Nah, wattaqu yawma turja'una fihi ilallah. Jaga diri kita, pelihara diri kita ni daripada azab yang akan terjadi di alam barzakh. Kerana azab boleh berterusan sehingga ke dalam neraka Jahannam. Azab boleh berhenti di alam barzakh, azab boleh berhenti di padang mahsyar, dan azab boleh berterusan sehingga ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara mana kita untuk menghentikan azab? Katakanlah kita ada kawan yang baru saja meninggal dunia, dan kita tahu kawan kita ni semayang tak berapa comel. Dah, kadang-kadang cukup, kadang-kadang tak cukup. Dah, orang Terengganu panggil kaki lobi. Dah, kaki lobi. Kadang-kadang cukup, kadang-kadang tak cukup, tapi dia orang yang baik. Dah, orang yang baik tidak semestinya soleh, tetapi orang yang soleh sudah tentu ia baik. Dah, maka Nabi kata, perbanyakkanlah menghantarkan doa kepada si mati. Nabi sebelum Rasulullah wafat, sebelum Rasulullah wafat, dalam kitab ni dia kata 2-3 hari sebelum Rasulullah jatuh sakit, Nabi masih lagi sempat pergi ziarah ke tanah perkuburan Baqi' al-Gharqad. Tanah kubur tu dekat dengan rumah Nabi. Sehingga pada malam tu Nabi sallallahu alaihi wasallam balik daripada tanah perkuburan. Lantas Nabi mengambil sehelai kain, lalu Nabi ikat di kepalanya. Dalam bahasa ni kata Nabi ikat kain serbang lah atas kepala. Kerana ketika itu Nabi berada dalam keadaan pening. Bermulanya Nabi nak sakit ni. Kemudian ditanya oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, aku melihat engkau ya Rasulullah hampir setiap malam keluar daripada rumah dan pergi ke tanah perkuburan. Apa yang engkau buat di sana ya Rasulullah?" Maka Nabi kata, sesungguhnya orang yang mati mengharapkan doa daripada kita ni orang yang hidup. Kerana doa yang kita baca sampai kepada si mati, Nabi kata dalam satu hadis, barang siapa yang mendoakan kepada orang yang meninggal dunia berkat atas namaku, maka kuburnya akan bercahaya selama 7 hari 7 malam. Sekali kita berdoa, dengan syarat kena ada selawat kepada Nabi. Maka sebab itulah kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, doa orang mukmin itu tergantung di antara bumi dan langit. Sekiranya di dalam doa itu tiada selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, baik pada awal maupun akhir, kena ada selawat kepada Rasulullah. Lalu kok tanah kubur tengah malam ke siang hari tak kira lah. Selawat kepada Nabi, beri salam dan doa. Paling ringkas pun doa Allahumma ighfir lahum. Paling ringkas. Sebab Siti Aisyah tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, seandainya aku melintasi tanah perkuburan atau aku ziarah tanah kubur, apa yang patut aku katakan?" Maka Nabi kata, Allahumma ighfir lahum
warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Paling reka pun ulama sebut Allahumma ighfir lahum, sepotong je. Tak erti juga hak tu. Salam, beri salam pun sudah dikira doa kepada si mati. Dah. Sekali kita berdoa, seluruh kubur orang-orang mukmin akan bercahaya selama 7 hari 7 malam. Seorang ulama Al-Mutrif rahimahullahu ta'ala, dah, setiap kali sembahyang Jumaat, dah, malam tu dia sudah pergi ke masjid. Mana hari Khamis malam nak sembahyang Jumaat esok, malam tu dia sudah berada di masjid. Maka setiap kali lagi sembahyang Jumaat keesokan harinya, dia akan lalu ke ikut tanah perkuburan. Ke mana-mana pun mesti lalu, kerana itu saja laluan dia, tak ada laluan lain dah. Sehingga pada satu malam itu dia terlupa untuk membacakan doa, menyampaikan doa kepada penghuni-penghuni kubur, sehingga dia bermimpi, dah, roh si mati datang kepadanya, wahai Mutrif, lupakah kamu kepada kami? Dah. Lupakah kamu kepada kami? Sebab doa dia hak minggu lepas dah, seminggu, sampai kami tu seminggu. Dah. Lupakah kamu kepada kami, wahai Ibnul Mutrif, sesungguhnya doa yang engkau bacakan, yang engkau sampaikan kepada kami, sekali kamu berdoa, kubur kami ini bercahaya selama 7 hari 7 malam. Maka tersedar Mutrif rahimahullahu ta'ala dalam keadaan menangis kerana dia terlupa untuk membacakan doa kepada si mati. Lantas dia bangun membersihkan diri dan salat 2 rakaat dan sembahyang, kemudian mendoakan kepada orang yang telah mati dengan berkata, demi Allah, sesungguhnya selepas ini aku tidak akan mengulangi lagi. Dah, kita berapa kali lalu ke kubur nak baca doa, nak lalu ke kubur ataupun cari jalan lain untuk mengelak daripada kubur. Kalau tengah malam, nah, tengok jam 2:30 pagi, masjid buat qiyam mulai. Nah, laluan hanya satu, ke mana-mana pun mesti lalu kau tu. Agak-agak nak lalu tau. Nah, agak-agak lalu tau. Tak ada jalan lain tau. Laluan satu je. Nah, sebab orang kita ni takut tengok kubur. Nah, sebab kita ni dimomokkan dengan cerita-cerita khurafat, cerita-cerita tahyul. Dah. Lalu je lah. Dah. Mayat tu tak bangun pun cekak gitu Ke ada siapa lalu ke kubur nampak mayat duduk berdiri tepi pintu pagar kubur panggil. Dah. Lalu ke kubur nampak mayat. Ngikak kain putih atas kepala, nampak muka sikit duduk tepi pintu pagar, panggil, mari ni, mari. Tak. Ada tau? Tak ada. Mayat tak boleh bangun dah, nak kembali ke rumah pun tak boleh dah, kerana dihalangi oleh barzah, dihalangi oleh dinding. Nah, dalam kitab Miftahul Jannah, kitab anak kunci surga yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala, dalam Ba'al Janais, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Nah, hadis mengenai alam barzah, di mana Nabi kata, nah, barang siapa yang dapat mendengar apa yang berlaku di alam barzah, di dalam kubur, nescaya orang yang mendengarnya akan lari bertempiaran, bahkan akan ada yang pengsan.
Sebab tu kita tak boleh nak dengar. Kalau lalu ke kubur dengar mayat dong ngatik boleh tahan kira. Tak lalu dengar la ilaha illallah, la ilaha illallah, tengok keliling tak ada orang pun. Dah. Kata kalau lalu dengar mayat duk tepik melolong minta tolong. Dah, dengar hak ngatik tu pun lari dah. Sama telah dengar mayat duk tepik minta tolong, lagilah cabut lagi. Dah. Sebab mayat dalam kubur tak ada dah kata mayat nak semayang, mayat nak puasa, mayat nak ngaji Quran, tak ada. Nah, apabila masuk saja di alam barzakh, selesai soal jawab oleh malaikat ingkar ni, hanya dua tempat saja yang akan dibawa. Satu tempat yakni perkampungan ruh orang-orang mukmin, satu lagi tempat yang dinamakan neraka hawiyah. Ya, neraka hawiyah ni perkampungan ruh orang-orang yang durhaka lah. Tak? Dua tempat tu je. Orang yang mayat yang duduk ruh, ruh bukan mayat. Mayat tetap berada di alam barzakh. Ruh yang pergi ke perkampungan ruh orang-orang mukmin, mereka tidak lagi melakukan ibadah. Tak ada semayang dah, tak ada puasa, tak ada zakat, tak ada ngaji Quran, tak ada sedekah. Kerana mereka hidup dalam keadaan kegembiraan, merasai nikmat dan rahmat Allah di perkampungan ruh orang-orang mukmin. Maka sebab itulah kata ulama di dalam kitab Ziarah Alam Barzakh, mati itu adalah satu nikmat. Mati ni satu nikmat bagi ulama, bagi para sahabat, bagi ulama. Sebab apa? Sebab mereka menginginkan untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ni dibawa masuk ke perkampungan ruh orang-orang mukmin, alhamdulillah. Sebab apa? Sebab kita akan dapat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat bertemu dengan tok nenek moyang kita tu, yang kita tidak pernah bertemu sewaktu hidup. Dan kita dapat bertemu juga yang akan datang anak cucu cicit kita esok-esok. Nah, dengan syarat kita beriman kepada Allah. Anak cucu cicit kita pun beriman kepada Allah. Tok nenek moyang kita ke atas pun beriman kepada Allah. Maka Allah Ta'ala temukan di dalam perkampungan roh orang-orang mukmin dan berterusan sehinggalah ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ni kan ada 7 keturunan. Nah, agak-agak keturunan kita yang ke-7 asal-asal kita dan jumpa tau. Dah, tu nenek moyang kita, ayah kepada ayah pun kita tak kenal dah. Tapi tiba-tiba di alam roh asal-asal boleh jumpa. Dah, tu kepada ayah kita, tu kepada tok kita. Noh atas ayah. Dah, kita kenal dah? Dah kenal. Tapi boleh bertemu, boleh bersama dengan syarat kita ni kena beriman kepada. Sebab kita ada 7 keturunan. Ayah, anak, cucu, cicit, cuwi, luwi, lepi. Susunan dia. Pernah dengar lepi? Dah, lepi hak nombor 7. Ayah, anak, cucu, cicit, cuwi, luwi, lepi. Agak-agak cuwi, lepi nombor 7 tu kita jumpa dah. Tak dah. Dengan kadang umur kita hari ni. Dah, keturunan yang ke-7. Dah, tapi kalau kita mati, cucu cicit kita ni apa generasi ke-7 pun dia beriman, masuk dalam alam roh esok-esok, boleh jumpa tak? Boleh. Duduk dalam alam roh, tiba-tiba mari tegur. Dah, tanya siapa dia pun nak mu. Tahu? Kata kita cucu cicitnya. Hak nombor berapa ni? Allah, hak nombor 7. Allah. Dah, begitulah juga kita masuk ke alam roh esok,
kita jumpa dengan tok nenek moyang kita yang atas. Sebab di perkampungan alam roh mereka akan bertegur siapa. Kita masuk saja beri salam dan disambut dengan roh yang mendahului kita, dan mereka akan bertanya khabar perihal dunia. Tiba-tiba kita masuk, kawan kita lama dah meninggal dunia, kita pun tanya, ada tak kawan aku nama sekian fulan bin si fulan, dia mati lebih kurang 10 tahun lepas dah. Dah, ada tak dalam ni? Jadi orang dalam roh dalam perkampungan alam roh jawab, tak ada sini. Dia kalau dia jawab mula-mula inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bermaksud kawan hak yang kita cari tu tak ada situ. Patut duduk mana? No, perkampungan roh orang-orang durhaka yang dinamakan neraka hawiyah. Dah, memang tak ada lah. Dah. Tapi kita ni kadang masuk nak jumpa tak dengan kawan-kawan kita yang rajin duduk dalam majlis ilmu, rajin berjemaah dengan jiran-jiran yang soleh, sudah pasti kita nak bertemu. Sebab apa? Sebab berada dalam keadaan keseronokan, berada dalam keadaan kenikmatan, nikmat dan rahmat yang Allah Ta'ala beri kepada roh orang-orang mukmin. Roh berada di alam roh, body kita berada di dalam kubur. Tapi apabila kita nak dibangkitkan di hari akhirat esok, maka roh kita ini akan kembali kepada jasad, dan bangkitlah kita di padang mahsyar sama keadaan seperti mana kita dikebumikan. Kalau kita mati umur 30, bangkit esok-esok pun umur tu lah juga. Kalau kita mati dalam keadaan pecah kepala sebab kemalangan jalan raya, maka bangkit di hari akhirat esok-esok pun dalam keadaan pecah kepala juga. Kalau kita dikebumikan dalam keadaan kaki sebelah, bangkit di hari akhirat esok-esok pun dalam keadaan kaki sebelah juga. Sebab disebut dalam surah Ibrahim, Nabi kata apa? Dalam Al-Quran Nabi sebut, Allah Ta'ala sebut dalam surah Ibrahim, manusia akan dibangkitkan sama keadaannya seperti ia dikebumikan. Dan bila sempurna? Apabila dapat melangkah masuk dalam syurga, barulah kita ni sempurna. Kalau orang buta, bangkit esok-esok pun dalam keadaan buta, bila dia boleh melihat dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia pekak, bangkit pun dalam keadaan pekak, bila dia boleh dengar dalam syurga esok. Sebab dalam syurga Allah semuanya dalam keadaan sempurna, tidak ada yang cacat celah. Kecuali yang dilemparkan ke dalam api neraka, sentiasa berada dalam keadaan kecacatan. Maka sebab itulah para sahabat cukup takut malam pertama di alam barzakh. Di antaranya siapa dia? Amru bin Al-As radhiyallahu anhu. Di saat nak wafat Amru bin Al-As, dia berkata kepada anaknya yang bernama Abdullah, wahai anakku Abdullah, sekarang ayah tidak tahu apabila ayah mati nanti, sama ada ayah dipersilakan masuk ke dalam syurga atau dilemparkan ke dalam api neraka Jahannam. Kerana dunia telah mempermainkan ayah. Maka sebab itulah tuan-tuan muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, dua minit ini. Kata seorang ulama, Profesor Buya Abu Hamka, apa kata beliau? Hidup ini hendaklah kita mencari keredaan Allah. Jangan kita hidup mencari kesempurnaan. Barang siapa yang hidup mencari kesempurnaan, maka ia akan tertekan.
Barang siapa hidup mencari redha Allah, maka Allah Ta'ala akan sempurnakan hidupnya. Nah, kalau hidup kita ni nak sempurna, tengok kawan tu beli sporing, kita pun nak beli sporing. Tengok jiran sebelah rumah tukar lasir baru, kita pun duk tekan juga, kata lelaki suruh beli lasir baru. Jadi tekan tak? Tertekan. Dan tertekan kerana memikirkan kesempurnaan dunia. Allah Ta'ala tak marah nak cari dunia. Dah. Man kana yuridul hayatid dunya wa zinnata tuwafi ilaihin a'malahum. Dah, barang siapa yang berkehendak dunia dan perhiasan, nescaya akan aku berikan. Ya, di atas dunia ini juga sedikit pun tidak akan aku kurangkan. Allah Ta'ala kata. Tetapi kalau kita ni engkar kepada Allah, engkar kepada Rasulullah, kita kufur nikmat, Allah Ta'ala sebut dalam ayat tu, Allah Ta'ala sambung, ulaikal ladzi laisa lahum fil akhirati ilan nar. Tetapi ingatlah, orang yang engkar kepada perintah Allah, orang yang kufur nikmat, maka tempatnya di hari akhirat esok adalah api neraka Jahannam. Wallahu alam. Cukuplah sekadar tu tuan-tuan, muslimin, muslimat, para pendengar yang dirahmati oleh Allah. Jadi insya-Allah dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, ada masa kita bertemu lagi pada tahun hadapan. Tahun depan bila? Esok. Esok tahun depan. Bunyi macam jauh tahun depan. Tak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jam'an